So hari ni kita nak cover nanti kita try lah setiap 10 minit. So start sekarang. So hari ni kita nak cover yang lat 3, first configuration dan switch configuration. Kita create simple LAN. Yang you buat dalam lat 2 tu kabel kan, straight kabel dengan solder. So kita pakai dua ni kan kabel tu simulation. Lepas kita belajar. So hari ni kita belajar macam mana nak configure switch configuration. Switch configuration user console and sudah tahu macam mana configure switch. So basically kita nak implement untuk console configuration. So first, before you start dengan global configuration ni maksudnya you masuk dalam configuration menu. So dia nama, so you boleh pakai semua command. Tapi sebelum tu you kena login as system admin. So once you dah login sebagai system admin, then you can start doing configuration. Kalau you tak masuk sebagai system admin, you tak pakai ni enable, right? Configuration lah, you cuma boleh view saja, view configuration setting. So untuk configure, kena guna configure terminal, short form lah, FIG-T. Lepas tu you boleh buat application yang switch tu lah, daripada switch, just switch je, biasa switch kat sini kan, pada S1, so dia akan jadi S1 ya, S1 SW1. Kalau dia diguna untuk department, dia guna option department, so name lab name. So dah switch ni satu you. Then kita create password untuk configuration system admin. Kita guna enable secret. Class ni adalah password dia. Dan kita nak configure telnet password. Console and telnet. So console ni untuk kita dah pergi switch. You unbox switch tu and you configure. First configuration, you kena sambung terus pergi dekat komputer atau laptop. So kita pakai console cable. So ini console configuration. Configure dia punya console password. Sebab nanti you dah letak benda tu, switch tu kan dekat tempat you nak letak dekat lab ke, ada orang boleh capai sebab dia punya kabinet ke kan, mungkin dia tak lock kabinet, so orang boleh cucuk dekat dia punya console port and then orang boleh tukar configuration. Bila orang boleh tukar, itu access lah, orang access sebab orang boleh access dekat luar, nanti dia akan curi tempat company. Ataupun yang buruk lagi, the worst case is dia akan delete semua dia punya configuration. But at least kalau bukan configuration pun, apa yang you provide service tu kan, yang HTTP ke web application ke dekat dalam tu, dia boleh attack lah. Jadi attack, kalau dia tak rosak tak apa, dia curi je tak apa. Tapi kalau dia rosakkan you punya sistem, dia rosakkan you punya database ke whatever kan, itu yang paling mahal kan, database system ni kan. Okay, so ni console configuration and then telnet configuration ni yang kedua, untuk kita configure password ya, supaya orang tak boleh buat remote access. Telnet ni untuk remote access, dia boleh access you punya switch dari mana-mana
any location lah around the world kan. As long as you connected to internet, you access you punya switch, and then once dia boleh access you punya switch, you boleh access everything lah. Yes, any configurations untuk telnet dia right. So tadi so dengan lepas tu kita yang ini just apa ni, kita nak letak warning sign lah. Right. Kita nak show supaya orang yang masuk press sahaja. So kita panel lah step ni. So, kalau bagi warning letaklah yang heavy apa tu, dia yang macam dia letaklah, kalau katalah orang boleh access kan, ada orang nak access, dia letak warning. Kalau dia access, dia akan dia boleh penjara ke apa semua lah, sebagai warning lah. Dan yang ke-8 ni kita nak create VLAN. Cara dia lah, kita buka VLAN, betul lah nombor VLAN. Jadi dengan VLAN ni kita pakai nama dan nombor, tapi kita boleh buka juga nama. Sebab ni alias dia lah, VLAN 30 ni. RL macam uthn.edu.my. By right, URL tu dia alias for UTHM punya IP address. Okay, so basically IP address yang dipakai untuk access server, tapi kita susah nak ingat nombor kan, so dia pakai dah UTHM video. Senang kita nak ingat daripada dia punya IP. UTHM punya IP berapa kita pun tak tahu kan, saya pun tak ingat. Okay, so and then nombor 10, ini kita bagi address lah dekat VLAN yang kita dah create. Tujuan VLAN ni ialah kita dah separate LAN, one local area network punya, yang physical punya tu kita boleh separate into many virtual local area network. Dalam satu switch kita boleh create as many as possible. Dalam switch tu kita boleh letak yang port dia 24, ada yang 48, so maksimum ikut port tu. Tapi kalau kita sambung ke access point, wireless access point, kita boleh create unlimited number of VLAN, virtual LAN. Tujuan VLAN ni ialah separate kan, segregate kan between local area network or different local area network. Contohnya department A dengan department B, dia tak boleh share. So A hanya orang yang ada dalam department A saja boleh access dia punya LAN. So you kena make sure that different department dia apa nama tu, kita tak bagi dia access suka dia lah kan, sebab benda tu kan. Contohnya finance department, dia ada finance punya application, finance punya data, yang orang lain selain daripada finance tak boleh masuk dekat dalam ya LAN ni. So kita kena separate. Ni sekecil yang boleh lah LAN ni. Kalau yang paling kecil dua device kan, yang kecil. Especially untuk server, contohnya server orang lain tak akses, kita create satu VLAN untuk server. Ni VLAN dan kita boleh letak address untuk VLAN, untuk kita nak manage VLAN tu, untuk kita nak access dia. Contohnya kalau nanti .6.1 ni dia dekat VLAN 1, akan kita nak ingat kan, VLAN 1 for itu 6.1. Kalau VLAN tu, kalau dia punya IP dia 192.168.2, kita letak sebagai VLAN, sebagai alias dia lah. Okay, so kita ada dia punya IP untuk kita nak access dia punya VLAN. Kemudian kita boleh juga yang ini untuk kita activatekan VLAN tu. Kita dah set up dia punya IP, kita nak access, kita activatekan dia lah. By right, kita kena setiap interface, all VLANs or interface
Interface tu maksud dia port yang kita cucuk tu dekat switch tu. Kita kena shut down. Kita tak boleh just make it open supaya dia tak terdedah kepada attack, outside attack. So kita kena close, shut down dia punya interface tu. Interface tu kita boleh cucuk je, tapi kita kena shut down if benda tu kita tak nak pakai. Kalau pakai, so nak on kan kita guna no shutdown, kalau off kan kita shutdown. Dan kita pilih yang ni, 11 ni, kita pilih certain interface, contohnya interface fast ethernet 0/5. Kat port tu dia ada fast ethernet, dia ada gigabit ethernet, dia ada yang fiber optic punya dan interface. Dia ada serial interface, ada banyak interface. So kita pilih contoh fast ethernet ni untuk kita nak configure dia. So nak pilih dia, ni selecting interface ni pakai interface fast ethernet. Ini nama port dia. Tapi interface dia tu ialah port dia lah. Interface tu mana port. Okay. So kalau kita nak jadikan dia sebagai access untuk sambung komputer, kita jadikan sebagai access, jadi switch port mode access. Kalau kita nak jadikan sebagai link antara PC, antara switch dengan switch, kita jadikan sebagai trunk. Certain port tu yang gigabit punya, especially yang high speed punya gigabit, kita jadikan sebagai backbone untuk naik uplink sampai ke main punya router tu untuk keluar dia punya backbone dia, first line, first layer of dia punya tu network layer. SLA ni network. So first layer, dia first layer tu dia punya backbone, second layer intermediate layer sebagai dia punya distributions punya layer, and then third layer dekat bawah sekali tu adalah dia punya access layer. Access layer ni untuk yang PC device, apa-apa yang dia perlukan sebagai host lah. Okay. Dan yang ke-13 tu kita nak bagi port yang kita pilih tadi tu, dan kita dah create sebagai access, sebagai device untuk host dia, kita nak masukkan dia dekat VLAN nanti. Yes. Jadi switch port access, dia untuk access punya VLAN. Tadi yang untuk trunk punya, dia untuk access. So mode sini dia trunk ke access untuk VLAN. Okay. Kemudian seterusnya 14 yang ni kita set up dia punya speed. Kalau yang gigabit punya port, kita letak speed dia, boleh kita letak 100, boleh kita 1000, boleh kita 10 gig punya kita letak 10 gig. Jadi untuk yang access punya mungkin kita kecilkan lah 100 tu kan. Jadi untuk backbone punya kita 1000 contohnya. Dan duplex ni untuk full duplex, untuk dia boleh transmit and receive at the same time. Kalau dia cuma receive sahaja, dan yang ni data acquisition, dia tak boleh transmit, so orang tak boleh orang tak boleh hack lah, dia tak boleh dapat info daripada situ, cuma saving sahaja. So then kita kena configure sebagai dia untuk receiving. Full duplex ni boleh transfer, boleh receive, not just receive. Then again yang ini untuk activate interface no shut. Tadi kita activate apa? Activate VLAN. Sekarang kita activate interface tu tadi. So kita shut. Untuk shutdown kita shutdown lah. Shutdown. Dan kita nak exit daripada command yang kita buat tadi, kita tekan exit. Dan nak exit lagi, kita tekan exit lagi. Sampai kalau dekat main dia sebelum enable tu, sebelum enable dekat sini lah. Yang ini dia sebelum masuk config, sebelum enable ni kan, dia cuma dia punya prompt dia greater than ni. Greater than ni dia punya command sebelum enable. Okay. So once kita klik enable, enter enable, dia akan jadi hash. Hash tu untuk admin tu. Dia super admin lah. Admin lah, dia boleh. Okay, lepas tu exit lepas tu kita boleh configure MAC address. Contohnya tadi bila on certain interface tu. Tukar MAC address yang ni 00d0. ni
Ni MAC address. Ni untuk layer 2 saja, link layer. Dia tak sampai sampai layer 7. Hanya dekat dalam layer 2 saja. Not in layer, not layer 1. Tapi layer 1 dia guna untuk dia identify dia punya apa, sender and receiver lah, host. So layer 1 and layer 2 yang pakai ni MAC address. Dan default gateway, kita boleh set juga default gateway. Default gateway ni kalau kita dah ada set satu gateway, tapi tiba-tiba gateway tu dia down, so automatically dia akan go into this default gateway lah. Secara dia IP default gateway. Kita set certain port sebagai default gateway lah. Dia automatic lah dekat switch tu dia akan cari default gateway ni kalau dia tak jumpa gateway yang kita setkan. So, lepas tu ni yang ni dia punya apa nama? Dia punya option lah. Line. Gateway ni maksud dia apa? Kalau kita nak keluar daripada network tu, nak access YouTube ke Google ke kan, dia akan lalu gateway. Gateway ni dia pintu keluar ataupun masuk dalam local area. So kita kena set up gateway untuk kita nak access keluar daripada local area. Kalau hanya dalam local area network, kita access application dekat dalam tu web server whatever kan, kita tak perlu configure gateway ni kalau tak keluar. Kalau nak keluar, sebab apa? Kalau kita tak nak orang luar boleh access, by right kita jangan configure lah gateway ni, sebab nanti dah untuk orang hack. So, and then to return to exact privilege, kita guna exit ataupun yang ini kita kalau single command punya kita pakai shortcut control Z. Ini control Z untuk kita nak return to privilege mode. Terus ke tu dia punya hash keluar daripada configure. Configure pun tak ada. Untuk control Z. Okay. Lepas tu yang ini untuk kita nak save yang kita dah configure untuk file yang nama dia start.config. Ni yang file yang temporary. Kita configure dia akan auto save dekat situ. Tapi kita kena set dekat start.config untuk dia supaya disimpan dekat dalam start.config file. Sebab apa? Kalau kita tak simpan, kita tak copy dekat situ. Bila kita shutdown je switch tu sama dengan router lah, dengan all router, nanti dia takkan dapat balik apa yang you configure. So you kena save dulu. Lepas saya kena reconfigure. Jika daripada awal ambil masalah kan. And then dekat sini ni, yang ni command untuk yang bukan sistem admin punya. So yang bukan sistem admin dia cuba boleh view je. View sahaja, contohnya view interface. Ini tengok dia punya port. Dia punya port dia configured, apa configuration dekat port dia. So show interface. Untuk nak tengok the whole configuration yang belum save, kita pakai show running config. Kalau yang kita dah save, so start up. So you boleh tahu kita dah save ke belum. Kalau you terlupa lah. Okay. Then show flash ni, kita nak tengok dia file dekat dalam memory. Kita boleh tengok version kita punya OS tu. Yes. Ini OS dia lah. Okay. Dia Unix system Ini komputer juga sebenarnya. Okay. Router ke switch ke ni semua komputer. Dia pakai flash untuk disimpan dekat hard disk. Ini komputer juga lah. Dan show history untuk ini Unix punya Unix punya sort of Unix operating system lah. Dipanggil OS Cisco OS dipanggil. Dan sorry. Show MAC address table ni untuk kita MAC address table untuk MAC address kita nak tengok. Yes. Nanti kalau untuk yang router punya pun kita boleh tengok dia punya show IP route untuk kita nak tengok dia punya IP routing table. So, and then show IP interface brief ni untuk kita nak tengok untuk setiap port yang kita dah configure, kita boleh tengok dia punya interface dia. Kita guna show IP interface brief. And then kita tengok VLAN dia, kita guna show. Okay, so kita buat satu.
So kita tengok dulu apa yang ada dekat sini. Yang ini mula-mula ni dia suruh awak create simple LAN lah. Contohnya kita consider as LAN 1 dekat sini. Kita guna LAN 192.168.0/24 contoh kan. So dan PC ni kita letaklah IP dia kan. Ya. Sini. Sini. So yang ini network dia. Ni kita set up as LAN 1 punya network. Jadi dia punya IP dia LAN 1 punya IP network address dia, network address for LAN 1. So 192.168.0/24. Ni dia punya LAN dia. Untuk PC ni, PC 1 dan PC 2 kita letak 192.168.1.1 dekat sini /24. Okay. Tapi kita boleh simplifykan. Istilah kita letak full IP address, kita letak .1 pun okey juga. Okay, .1. Simplifykan dia. Yang ini .2. So, ini .2/24. Okay. Kenapa kena letak /24 dekat sini? Sebab apa? Yang ini yang memisahkan di antara host dengan yang host tu. So yang host tu, yang terakhir tu, yang 0 tu the host. 3 yang pertama tu 24 kan, 8 campur 8. Tiga bahagian yang pertama ni adalah network part. Maksud dia untuk nak berada dekat dalam network yang sama, PC ni dengan PC ni dia kena sama, kena ada dalam tu. Kena samalah. So dan yang kosong tu adalah dia punya host. Dia start daripada kosong sampai maksimum 8 bit tu semua satu. Jadi 255 kan. Jadi 0 tu 255. Tapi 0 tak boleh pakai sebab dia dah LAN punya address. Dan 255 tak dipakai sebab apa? Yang tu dah network broadcast punya address. So dua IP tu yang pangkal dengan sini. So then kita configure LAN dekat sini, LAN 1, PC1, PC2, PC1 dan PC2, and then IP address dia. Dan lepas tu kita suruh awak apa? Assign IP address. So interconnection bit. Kita pingkan antara PC1 dengan PC2. So interconnection configuration. So basically the initial test interconnection tu kita guna ping lah. Ping. Ataupun kita pakai hantar video punya tu pun okey. Just hantar video. Pakai similar. Karena kita guna ping lah macam ni kan pada 6 tu. Tengok dia punya result ni. So interconnection ni ada punya result ni. Show ni ada sukses atau dia fail. 0% apa nama tu, loss ke ataupun 100% loss. Okay? Loss tu. So basically dia kalau 0% loss maknanya yang ini apa? Berjaya lah. Sukses kan. Kalau ini yang fail, 0% loss. Loss 0%, yang ini sukses. Kalau 100% loss, yang itu fail lah kan. List of IP address table ni awak kena masukkan dekat. Dan ni pun sama juga. Yang ini kita pakai crossover. Kat lag 2 awak kan. Crossover. Ni kita gantikan crossover dengan switch. Yang ini unmanaged switch. Kita belum configure apa-apa. So, kita just sambung aja lah. Dan yang ini configuration command ni untuk yang ini yang simple. Basically yang ini kita just configure dia punya LAN 1 untuk IP 2 PC ni kita tak buat lain. Kita belum configure switch. Dekat sini kita baru start configure switch. Yang kita tengok tadi kan configuration ni banyak-banyak ni. Baru start dekat configuration address tu. So dekat sini dia suruh apa, create a network. Lepas tu kita IP address. With the command given in the figure below, dia ada configuration of the switch. Ni kan, suruh guna ni hostname, privilege, dia suruh pakai semua-semua lah ni. Dia suruh, oh tak ni, yang ni je lah. Saya tunjukkan satu persatu. Dia suruh awak yang ni je. Apa je? Hostname, privilege, password, virtual terminal, device. Dia suruh buat banner, address untuk device internet ni dekat switch punya port lah.
switch port. So basically yang ni kita kena create VLAN dulu. Tapi dia dah ada default VLAN. So yang ni default VLAN punya lah, VLAN 1. Then dia create VLAN. So yang ni 0/5, okay. Dalam VLAN 1 lah basically yang ni. Yang ini dia create another VLAN. Tapi dia tak tunjukkan, dia tak suruh kita masukkan any port into that. Show VLAN configuration ni, setting switch configuration into save. Dan untuk yang ini ni show VLAN brief configuration. So dia ada dekat sini. Oh, dia suruh masukkan semua-semua. Semua-semua fast internet, semua port ni dekat VLAN tu. So aku kena masukkan lah. Okay. Yang ini ni saya kena saya ini yang kena tu assign dia kena assign all port lah itu VLAN 99. So then dia akan dapat dia punya result. Yang satu ni default dia tak ada port situ. Baru dia dapat yang ni. Assign IGN. Lepas tu nombor 3, ni untuk masuk internet configuration. So untuk telnet configuration, telnet ni tujuan dia untuk kita nak configure. Bila kita baru dapat dia switch, kita unbox dia and then kita nak configure basic configuration. Contohnya kita nak configure telnet supaya kita, once kita dah configure telnet, kita letak dekat tempat kita nak letak, dekat lab whatever, okay. Dan kita boleh access menggunakan remote access, dengan telnet untuk remote, nak access remotely. So yang ini ni kat depan kita, maybe atas meja kita, tapi once dah siap tu kita letaklah dekat tu kan, dekat rak dia kan, dekat bilik ke, kat mana kita nak letak tu. Dan kita kalau nak modify or update dia punya network configuration or switch configuration, kita guna telnet. Okay, so yang bawah ni telnet configuration. Okay, asik kan. Kita buat satu-satu untuk telnet configuration. So kita buka dulu. Bisa. Ada berapa orang sahaja yang join ni? Ada 16 orang sahaja. Kena bagi lagi yang lain. Anyway, saya ada record video. So yang you ada ni, you boleh tanya anytime lah. Session ni lah. So kita ada switch. Kita just pakai switch yang ada di sini. 2960 24 port switch 0 dekat sini. So kita nak tukar nama switch ni dekat sini. Ya, masuk sebagai. So first bila kita buka je, unbox dia, and then kita ada komputer, kita sambungkan menggunakan apa? Menggunakan konsol kabel. So ni yang dekat konsol punya. Kita pergi dekat, kita guna konsol punya. Di konsol port dekat sini. Ni konsol port. Kita zoom in. Okay, konsol port tu yang ni. Kan? Satu konsol port. Can be this or this konsol. Tapi kalau yang satu lagi tu, ni, yang ini, kita switch ni dia tunjuk. Ni konsol port. Zoom in. So, itu konsol. Okay. Yang sini dia tak tunjuk. Dia tak ada dia. Okay. Anyway, ada that one or that one. Sama ada ini auxiliary or console or auxiliary. Okay. So kita nak configure dia. So first kita dah onkan ni, kita dah on PC, dan kita guna untuk nak buka dia punya command ni, nak buka dia punya interface ni. Macam PC kan, kita on PC dia terus kita boleh dapat dia punya
OS dia kan. So yang ini ni kita guna console cable and then kita buka PC kita dan kita nak buka interface untuk OS dia ni kita kena pakai ni desktop, kena pakai terminal. Terminal. Terminal ni kita terminal ni ialah command prompt lah. CMD command prompt in. So kita boleh basically yang ini ni dia punya configuration connection untuk terminal tu kita menggunakan console cable. Dia punya interface dia DB9 serial cable lah. Serial cable. Yang ini kita tekan, tak boleh tekan. So dia akan dapat terus dia punya interface dia. Ini OS ni, Cisco OS punya interface, nampak tak? Sini kan, Cisco OS dia punya OS release software dia apa, Cisco bootloader semua tu. Sini. Flash dia apa semua. Macam-macam lagi lah. So yang ni boot up dia lah. Dia punya version dia berapa, dia nama dia apa, iOS. Dia punya operating system dia iOS. Cisco iOS. Right? So kita boleh dapat. Kalau kita in real condition real life condition, kita guna apa, kabel ni, console kabel, kita sambung terus pergi dekat port dia tu. Nak buka dekat PC ni kita kena install nama dia PuTTY, PUTTY. Real punya real life condition kita guna PuTTY, PUTTY. Ataupun kita pakai, kalau dekat Linux, terminal. Kalau dekat Linux nama dia terminal. Dan dia ada dia punya certain terminal punya itulah yang kita tu. Dia punya command prompt dekat Linux. Ni Apple punya terminal. Ni Linux punya terminal. Linux terminal. Okay. So kita kalau untuk Windows punya ni kita pakai ni PuTTY UTT. Kita boleh access dia. So dekat sini dia ada dia punya tu host dia. Dia ada host dia. Kalau kat online kita pakai host. Kalau tak kita pakai yang serial punya yang ini. Serial yang ini kita dah ada address, yang ini tak ada. Pakai serial lah dekat sini. Ataupun Pro ke Telnet ni dah ada IP. SSH dah ada IP, tak ada IP ni serial pakai DB9. Okay, lepas tu apa kita buat tadi? So kita nak buat tadi So kita dah tu kita dah configure. So sekarang kita dah masuk dekat configuration. Dah dapat ni dia punya command prompt tu. Yalah command prompt yang greater than punya sign. Ni greater than. So, kita dah dapat. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak masuk sebagai system admin. So saya letak enable. Saya letak enab, saya tekan tab, automatically dia auto complete. Lepas saya letak ENA auto complete, tekan tab auto complete. Dia juga tak complete habis lah enable. So dia akan masuk under privilege punya mode, masuk admin punya mode. Okay, hash punya ni admin mode. So sekarang kita admin. Kalau bukan admin, kalau kita nak configure, contohnya configure nak tukar dia punya nama host name. Okay, host name. Dia boleh dekat sini kan host name, tapi ni dekat ni dekat dalam privilege mode. Kita belum masuk dekat configuration mode lagi. Kalau nak masuk dalam configuration, kita masuk configure and then terminal, terminal. Dan enter ni baru kita boleh configure dekat sini. Kalau yang tadi tu kita exit exit. Okay. Bila kita exit, yang ini hash ni dia untuk kita guna show, contohnya show IP interface kan, show interface boleh, kita boleh show interface. So kita boleh nampak interface dia kan, kat sini dia punya interface dia.
interface dia. Sebelah sini interface. Kita boleh dapat interface dia dekat sini kan. Dia punya detail dia boleh temu space button or enter kan. Sampai habis kan. Ni show punya dia dekat mana? Dekat luar, dekat apa nama tu? Control C dekat dalam hash. Ni dekat dalam hash. Ni dekat dalam hash. Okay. Hash. Untuk yang show punya. Tapi untuk configuration kita kena masuk under configuration. Conf T. Okay. Ni under configuration mode, ada config kat situ. So kita dah boleh configure lah. So yang first kita nak configure ialah dia punya apa? Yang first ialah kita nak configure dia punya nama, tukar nama. Nama dia dekat sini switch. Kita nak tukar dia SW1 contoh Kita letak host name okay, SW1 contoh. So dia akan tukar terus. Kenapa kita nak tukar dia punya tu, configure dia punya switch name ni? Sebab kalau kita ada banyak switch, kalau semua switch kita tak tahu yang mana satu. Kalau kita letak nama, kalau kita ada dua, kita letak dekat tempat yang sama, kita tahu lah salah satu dia punya SW1, salah satu dia punya SW2, whatever kan, kita tahu. Okay. Kita nak access tu, kita tahu SW1, and then lepas tu kita nak configure dia punya apa, password dia. So kita guna enable secret. Jadi bila kita nak protect daripada orang tukar dia punya configuration, kita kena masukkan password ni. So dipanggil apa? Enable secret secret tab, and then password dia. Contohnya saya letak pass. Okay, so sekarang dia dah bagi password. So kalau kita exit, control Z Ctrl Z, lepas tu saya exit lagi sampai habis exit. So bila dia nak masuk sebagai privilege punya tu, admin kena masukkan enable kan, enable tab enter. So dia minta password, so orang tak boleh, maknanya protected lah kan, tak senang-senang boleh masuk kan, pass. Okay, kalau kita tahu password dia tak boleh masuk lah. So ni dia punya configuration punya password, privilege exit password. Lepas tu dia ada configuration untuk create password for console. Select console dulu, console. Sekarang ni kita console, kita guna console, tapi kita tak ada password, jadi that's why kita boleh terus masuk. Tapi kalau katalah kita letak dia punya switch somewhere yang tak ada orang dekat situ, jadi orang boleh pergi dekat tempat tu dan cucuk dekat konsol aja, orang boleh buat sesuatu kan, orang boleh hack ke whatever kan. So then kita kena protect lah dia konsol juga. Okay. So then console so dekat console kena pergi dekat config terminal dulu, conf t, kena configure, masukkan line console, line line on then 0. Dia ada satu port je kan, so start dengan port 0. So and then lepas tu kita letak password lah, pass. Lepas tu dia punya password, contohnya ni con, saya letak console con, yang privilege punya pass, and then satu lagi yang terminal punya. Kita kena enforce login, kita activatekan, kita force login. Okay, jadi kita letak login. Lepas tu untuk yang VTY punya, untuk virtual telnet punya, kita buat juga sekali. Once kita dah siap by right, once kita dah siap configure. Jadi kalau kita tak configure telnet punya password, kita dah letak dekat situ, nanti orang boleh cucuk, ataupun orang boleh pakai patch cable punya, orang boleh cucuk ke mana-mana port, dia boleh pakai tu telnet. Boleh juga. Jadi kita kena protect juga. Cara dia sama juga. Line. Kita kena, ni sekarang kita dekat align console punya configuration. So kita boleh check juga question mark contohnya kan. Kalau dia ada line console, line apa. So kita kena exit dulu lah. So exit. Okay. Exit. Line punya console exit. Under config. Under config. Ni under config. Ni under config. Kita nak configure untuk yang line, yang ini untuk virtual terminal, untuk VTY punya. VTY dia ada banyak, depend on dia punya switch dia. Ada yang mungkin 15 port dia boleh guna concurrently, boleh access at the same time. Mungkin 5 port saja dia buka, jadi kita buka 5 port saja macam tu.
Kalau dia nak 15 port, 0 to 15. 12 port. Orang boleh access at the same time. So by right kita kena limitkan lah. Dan password dia. Password dia yang ini apa? VTY. Betul. Ni konsol punya apa nama? Telnet lah kita letak tel Telnet punya. Kita tekan enter and then login. Okay. So then kita exit. Okay, kita exit. So sekarang kita dah configure password untuk konsol, password untuk terminal. Sekarang kita dah exit dekat under configuration. So and then kita boleh buat juga untuk banner. Banner ni bila dia tu je, bila dia buka je, dia akan bagi warning. Jadi kita letak kat sini. Ni banner MOTD. MOTD month of the day punya. So dia month of the day. Message lah. Okay, so banner MOTD. Then hash dekat sini. Hash. Antara hash tu kita letak authorized only. Authorized person only ke contoh kan. Then tekan enter. So dia dah ada lah. So sekarang ni kalau kita nak exit, Ctrl Z Ctrl Z. Kita exit lagi sekali. Exit. Okay, nampak tak? Okay, bila kita tekan enter, ada dia punya banner dia punya warning. Authorized only. And then dia minta, sekarang ni, sebab kita guna konsol, dia masuk sebagai konsol punya tu, access. So dia minta password untuk konsol, kita letak lah. Kalau kita letak contohnya ABC, bukan password kita, dia tak boleh masuk sebab lain konsol, CON kan. So, dia masuk konsol baru masuk. And then enable punya tu untuk password kita nak, untuk admin punya kita masuk enable. Dia minta password untuk tadi tu yang kita dah set kan, enable secret tu kan, admin punya. Kalau kita letak tadi apa, pass kan, tapi kalau letak word, WRD, kita letak, tak boleh masuk. Pass, baru boleh PSS, baru masuk. Then baru boleh start. Mana ni dia boleh configure lah. Nak configure kena pakai conf F P, baru dah boleh masuk lah. Okay. So then kita continue. Tadi yang telnet kita belum try lagi sebab kita guna konsol punya access. Yang telnet punya kita dah buat juga. Okay, so once kita dah siap, ni sekarang kita dah siap kita dah siap yang basic punya. Kita nak access menggunakan menggunakan telnet punya. So kita dah ada, ni saya delete. So kita tak mau lagi kabel tu, kita cabut kabel, kita pasang benda ni, switch ni dekat rak dia, kat mana kita nak letak kat atas dinding ke whatever kan. So and then kita kena ada connection lah basically, daripada meja kita kena ada connection. So network dah ada. So then sekarang kita dah boleh access. Kalau masih merah lagi, maksud dia apa, dia tengah negotiate. Awak kena tekan fast forward kan untuk bagi dia hijau. Full negotiate. Maknanya dia dah exchange data lah. Maknanya dia dah kenal lah PC ni, dia tahu ada PC kat sini. Tapi PC ni kita belum set IP lagi. Untuk kita nak set IP, kita nak access dia, telnet kita kena set IP dia. So yang ini kita create dalam, contohnya ni LAN 1 lah LAN 1 yang dia punya IP dia 192.168.1. Ini IP untuk LAN punya IP. Okay. So untuk PC ni, untuk ni LAN punya IP. So probably ada banyak lah kat sini kan PC kan, banyak PC. Tapi semua ni dekat dalam LAN 1. LAN 1. LAN 1. Jadi benda tu. Okay, so dia ada LAN 1. So kita kena letaklah IP address untuk PC yang kita nak access ke switch tu kan. So yang PC kosong ni kita letak .1.1 .10 lah /24. So kita letaklah IP address .1.10 ni apa, 192.168.1.10 yang tadi saya dah bagi tahu. Kita simplify kan. So .10 ni, so 192.168.10 berapa? Sorry, .1.10 Okay lah, PC ni dah okay. Gateway ni kita belum buat lagi. Okay. So kita dah ada lah. So sekarang kita nak access menggunakan
telnet kan. Tapi nak access telnet tu kita kena buat apa? Access telnet. So dekat bawah ni sebenarnya, bawah sekali ya. Telnet. So kita kena ada ni. For telnet access kita kena VLAN dulu, pesan IP dekat VLAN, dia activatekan or shutdown the VLAN yang tadi saya sebut tu, saya explain dekat awal tu. Lepas tu kita nak jadi kita kena pilih interface port tu, port fast internet berapa yang kita nak guna untuk akses pada VLAN tu, yang kita jadikan dia sebagai akses. Lepas tu baru kita masukkan dekat dalam VLAN, set interface switch tu H VLAN, VLAN 2 kan, VLAN 1 kan. Tapi VLAN 1 kita dah ada yang apa, yang dah default punya. So kita ambil yang VLAN 2 lah. So kita create VLAN 2 So yang ini ni kita create sebagai VLAN 2 boleh. Sebab dah ada kan. Tapi sini VLAN 2 ya. So ini pun VLAN 2 juga. Sebab VLAN 1 dah ada yang default punya. Okay. So VLAN 1 default macam mana kita nak tahu? Nampak tak? Bila saya hoverkan dekat switch tu dia keluar port, link, VLAN. Semua ada satu. Ni VLAN 1 default. IP address dia dekat situ. Dan dekat bawah ada VLAN 1 down 1. VLAN tu link down, VLAN 1 down, not set. IP address not set. So kita create VLAN 2 lah. Ataupun yang tadi, yang kita nak configure tadi. Kalau kita masih guna konsol kabel, kita boleh view dia punya VLAN. Macam mana nak view? Kita kena masukkan dekat dalam PC ni kita guna untuk konsol kabel. Kita ambil laptop kita dekat, sambungkan guna konsol kabel. Laptop kita sambung dekat dengan tu konsol kabel. So yang apa nama tu, yang ini kita buang lah, yang ini ni. Okay. So yang ini laptop letaklah laptop So kita sambung pada laptop kita ni, kita boleh buang lah laptop kita. Yang tadi mula-mula kita pakai konsol tu kan, konsol kita buka konsol, kita masuk dan kita nak configure, nak tengok VLAN dia. Okay. Cara nak tengok VLAN, sebab kita belum create VLAN, kita nak tengok dulu sekarang VLAN ada berapa, VLAN berapa yang ada dekat situ. So kita kena exit dulu, show VLAN ni, show VLAN sh VLAN or show VLAN ni kan, show VLAN dia atur. So then bila kita enter, dia akan tunjukkan pada kita dia VLAN sekarang ni ada satu VLAN, belum ada VLAN 2 dekat sini. So kita boleh tak kita create VLAN 2? Boleh. Pergi dekat sini, Ctrl C, then now kita nak create, sebab kita nak access telnet sekarang ni masih belum boleh pakai sebab kita belum create dia punya apa, VLAN lagi. So kita kena create VLAN dulu lah. Balik semula dekat sini tadi Okay, so ini pergi dekat config, enable dah di config, configure terminal. Lepas tu kita create VLAN. Macam mana create VLAN? Create VLAN create VLAN yang ni. Ni create VLAN. Ni VLAN 99. Kita create VLAN sini, VLAN 90. Ini interface VLAN ni, mana kita pilih VLAN tu. So untuk create VLAN kita kena pakai yang ni, VLAN 13. So kita kalau create VLAN nombor 2, kita create VLAN 2 lah. So dekat sini kita letak VLAN 2. So automatically dah create VLAN. Jadi kalau kita nak preview VLAN semula, kita exit, dia boleh tak preview show dekat Ctrl Z ni, dekat first punya hash show VLAN. Saya tekan up arrow key, dia akan tunjukkan yang kita dah type sebelum ni, history dia. Dia boleh tunjuk. Sekarang dah ada VLAN 2 dah yang kita dah buat tadi. Tapi belum ada port. Kita boleh masukkan semua port ni dekat sini. Baru kita boleh dapat yang tadi itu kan, yang access. Tapi saya tunjukkan cuma satu port je. Contohnya port 1 ni, kita ambil port 2 lah. Kita ambil port 2. Sini kita ambil yang port 2. Sini port 2. Sebagai apa nama, port untuk nak akses untuk VLAN dia, VLAN 2 punya. Ni port 2 punya. So kita kena tulis tu, port tu apa yang kita letak kat sini. Fast internet
0/2 punya. Okay, yang ini kita kena letakkan sini supaya kita boleh tahu. Ni port nombor 2. So lepas tu sekarang port nombor 2 dia nampak kan port nombor 2 So, sekarang kalau kita hover kat situ pun dia tunjukkan port nombor 2 kan. Jadi kita letak label supaya kita tak tulis kan. So sekarang ni kita continue. Kita nak create VLAN lah. Dah create VLAN. So sekarang kita nak create apa tadi? Kita nak bagi VLAN punya tu kan. Kita dah create VLAN, kita nak bagi IP address dekat VLAN. So kita kena pilih interface VLAN, bagi IP address, lepas tu kita activatekan dia. Ini untuk VLAN punya, bagi IP address. Lepas tu baru kita pilih interface yang fastnet 0/2 tadi tu, kita jadikan dia access punya mode, bukan untuk terang, bukan untuk bridge kan antara dua network. Kena access. Access sebenarnya untuk PC, untuk device. Dan kita masukkan dalam VLAN, switch port mode access VLAN. So ni kita guna ni semua ni daripada 8 sampai 13. Okey, nombor 8 punya. Sini nombor 8 ialah kita dah create VLAN tadi, kita control C kita masuk config const. Okey, lepas tu kita pilih tu interface. So interface VLAN 2 kan. Okey. Lepas tu kita bagi IP address untuk VLAN tu. Contohnya IP address untuk VLAN tu ialah kita copy yang ni, VLAN punya IP address dekat sini. Kita nak buat VLAN 2 kan. VLAN IP address dia kita letak 2. Berapa? 20 letak kat situ. 2.20. Ni dia punya network, ni LAN 2 network address Ni network LAN 2 network. Okay, LAN 2 network Yang ini VLAN IP. So dan kita sini dekat PC tu, laptop tu, kita letaklah IP dia kan. Kita dah pilih tadi, letak IP address, IP. Okay, masuk address. Kita letak 192.168. Berapa? 2.20 kan. Lepas tu 255.25. Ada nak mouse dia kosong. /24 tu, enter. And then no shut no shutdown tu, enter. So dia dah aktif dah. Dia punya VLAN tu dah aktif, activate dah. Bila kita letak je hover dekat sini, nampak tak? Dekat bawah tu ada VLAN 1 down 1 VLAN 2 up 2. And then IP address dia ada dekat situ. Okay, tapi yang fast internet 0/2 tu nampak dekat situ nampak port link VLAN fast internet 0/2 kan, dekat dalam port tu fast internet 0/2 up, tapi masih dalam VLAN 1. So kita kena tukarkan dia dalam VLAN 2. So sekarang ni kita buat yang ni, nombor 11, 12 dan 13. Sini 11 tu kita exit dulu. Exit. Sekarang kita pilih interface fast internet 0/2. Okay, lepas tu kita ni kan, fast internet 0/2 kan. Lepas tu kita nak bagi dia tu, kita tukarkan dia kepada VLAN, access dulu. So letak switch port, okay, mode. Yang ni untuk access. Okay, switch port mode access. Switch port mode access. Baru kita tekan enter. So dia dalam bentuk access punya port access. Dan kita masukkan dalam VLAN 2. Switch port SW, switch port access. Dan yang ini under VLAN 2. Okay, baru kita boleh tu. Okay, baru kita boleh, kita dah masukkan kat dalam VLAN 2. Okay, VLAN 2. Ni belum lagi ni, belum ada kat sini. Jadi kita control Z. And then kita show VLAN semula, show VLAN. So kita dapat sekarang dah ada apa? Port 2 first 0/2 dah dekat dalam VLAN 2 dah. Okay. So okay dah ni, masih marah lagi tapi kita boleh fast forward kan sampai dia tu. Jadi kalau kita hover dekat situ, nampak tak? Tadi yang satu VLAN 1 kan port fast 0/2 link up VLAN 2, tapi VLAN 2 dah kan, tadi VLAN 1 kan. Okay. So kita dah boleh tu lah. Sekarang kita dah boleh telnet lah. Okay. Sudah boleh telnet dah ni. Of course kita kena upkan dia lah. No shut juga ni. Fast internet tu. Kita no shut juga.
tak ada no shut space tu. Boleh jugalah no shutdown. Dia dah on dah tu. Dia dah hijau dah. Kalau kita shutdown dia, dia akan jadi merah. Tapi sekarang dah okey dah. So, dah boleh tu. Ni dah boleh buka dah. Ni dah boleh delete ni. Cabut dah. Ni konsol laptop tu. Kita dah dekat, dah pasang dekat dinding. Kat rak dia. Sekarang kita balik dekat tu, dekat bilik. Gunakan laptop ataupun gunakan kita punya PC dekat tu. Kat atas meja kita. Dia dah ada connection dah. Okay, so kita tinggal guna telnet je lah. Sekarang ni dia punya IP yang ini kita dah bagi belum? Oh dah bagi 2.10. So dekat sini pun dah ada. So kita tinggal telnet je lah. Kita first ping je dulu command prompt. Sini kan Klik pada sini. Klik dekat desktop. Klik desktop. Klik dekat command prompt. Kita ping dulu. Ada connection tak? 192.168.2. Berapa? 20 kan? Ni dekat kita punya tu, switch tu. Mula-mula dia tak okey tapi kemudian baru dia okey. Sekarang 25% loss. Satu paket dia tu. Dia hantar 4 paket, satu paket dia tak dapat. Kalau kita buat lagi sekali, up arrow key, enter, dia dapat semua-semua lah. So maknanya okey daripada atas meja kita, dekat office kita, kita dah boleh akses tu menggunakan telnet. Kalau dah boleh telnet, maknanya kita tak payah pergi dekat tu lagi, tak payah bawa laptop pergi dekat-dekat switch tu, sama pakai konsol, tak payah dah. Daripada atas meja kita dah boleh akses, remote access. Maknanya kalau you balik rumah pun, you masih boleh dapat lagi. Kan, kat rumah, you punya server you punya switch dekat office. Kalau pergi holiday pun, you boleh dapat juga. You dekat US tengah holiday. Kan, California ke kan. Tapi you ada internet, you boleh akses you punya switch. Okay, so kita nak telnet dia, pakai apa? Up arrow key, kita just letak telnet. Telnet untuk configure dia, telnet. 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 192.168.2. Sekarang dah ada dah. Dia minta password kan? Ni password untuk telnet yang kita buat tadi. Pakai apa? Terminal lah. TER kan? Terminal. Okay, TER. Telnet. TL. Tel. Betul. TL. Terminal. Tel. Okay, so kena tulis lah dia. Kalau you letak password tu, mesti nak kena tulis. Kalau tak, boleh lupa. Baru kejap tadi pun dah lupa kan. Then enable. Dah boleh masuk password untuk user admin punya. Apa? Pass kan? Pass. Okay, dah boleh dapat kan? Dah boleh dapat lah. Okay, so dah boleh configure. So, config. Okay. So, dah boleh dah. Okay, kalau you nak list all the command, tekan shift and then question mark, dah boleh dapat dah. Ni command untuk configuration. The AA access list banner, tadi kita dah buat banner. Boot kita buat, clock kita buat, clockingnya. .1x ni .1q punya global ni untuk trunking configuration. .1q 1x ni .1q configuration. Enable tadi kita dah guna, and tak pakai, exit kita pakai, hostname dah pakai, interface dah pakai, IP pun dah pakai juga, IP address tadi, line dah pakai, Mac MLS belum, logging belum, more, lagi more, VLAN kita dah pakai, VTP belum, username belum, tapi yang kita pakai ini yang tadi itulah, yang kita Mac kita tak pakai tapi ada dia punya command dia untuk Mac address tu. Inilah dia punya configuration. So dah selesai dah. Okay, so basically apa yang you ada dekat dalam sini semua dah kita dapat. Except for yang ni kita tak try lah. Static dengan apa yang speed dengan so then kita last kali kita nak save. Macam mana nak save dekat sini. Apa yang kita config tadi, kita control Z. Kita kalau nak tengok show running config, mana yang kita configure tadi, ni run config, tekan enter. Ni yang kita configure tadi. Kita dah configure apa, enable secret, kita dah configure macam-macam lah. Dia automatically ni spanning tree dia dah buat kan untuk kita. Untuk fast internet 0/1 kita tak buat apa-apa. Fast internet 0/ tu kita buat, dia kita guna, kita access, kita configure sebagai VLAN 2 sebagai access mode. Kita dah buat dah kan. Dan kita dah create juga VLAN
VLAN 1 kita tak ada buat apa, so dia shutdown. VLAN 2 kita dah buat IP address, kita dah bagi. Dan kita dah bagi banner juga. Inilah yang tu. Dan kan 0, password dia ada con, and then VTY, tel, and then apa lagi. Yang ini untuk VTY login juga. Tapi kita tak pakai. Kita pakai 0 to 4 je. Okay. VTY sampai 15. So 16 lah. 0 to 15. Ada 16 access. Dia punya switch ni. Dia bagi sampai 16 access at the same time. Okay. Dah selesai lah. Okay. Apa yang kita nak buat. So yang ni dah buat je lah. Yang show ni you boleh try je. Buat yang show punya. Show interface. Ni show interface. Then show startup tadi. Show running kita dah buat. Show startup. Ni show running. Show startup. Okay, show startup. STA tab. Startup present, not present, tak ada. So startup config tak ada. So kita kena save dulu baru kita ada. So kita save, copy, run, start, enter, enter. So kita dah save dah. Jadi kalau kita nak show startup config, dah ada lah. Okay, ni. Sambut dengan random config lah. Terus terus see. Lepas tu yang lain tu show flash, show version, show version. Kita ada version berapa? 15. Okay, lepas tu show history. Kalau show history, sh hist. Okay. So kita ada yang kita dah buat. Enable, config tip, show running config, show interface. Ni yang kita dah buat. Version, saya tunjukkan. Kita just copy je kalau kita nak, and then kita paste kan. Okay, lepas tu show MAC, show IP interface brief, show IP interface brief. Okay, so kita dah ada. So setiap IP, setiap interface tu dia ada tak ada IP dia. Okay, so up and down. Yang dua punya up. Okay, situ status dia okay dia. Okay, control. Lepas tu ada VLAN 2 pun ada IP dia. Control. Dah selesai lah. So VLAN tadi kita dah buat juga kan. So dah siap. So LAN 3. Ada soalan? Siap dah LAN 3 awak? Ini ada nak tengok dia WhatsApp. Okay, so setakat kerja lah dulu. Okay, ada 16 orang. Okay, seorang join. Okay, so way back kot. But anyway, yang lain tu boleh access. Dia tengok YouTube, nanti saya akan tu. So yang lab berapa tu? Lab 3 yang section 5 dah ada, saya dah upload kan. So mungkin ada beza sikit lah dengan you punya. You punya saya concise kan, short form kan dia punya tu. Itu explanation. Yang section 5 mungkin panjang sikit. So setakat tu je dah. Alright, okay dah. Bye. Thank you. Terima kasih, sir. Thank you, sir.